Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di pelajar ASM Dakwah Semester 6 kumpulan 3 akan membentangkan tajuk zakat pertanian terhadap golongan asnaf petani dan nelayan era pasca COVID-19. Abstrak. Penularan wabak COVID-19 telah menular di seluruh dunia selama lebih 2 tahun. Wabak ini telah meninggalkan impak negatif terhadap pelbagai sektor terutama sektor ekonomi. Keguatan ini turut menjejaskan institusi zakat. Ini kerana berlakunya peningkatan kadar kemiskinan dan pihak yang terjejas dengan masalah kesihatan. Rentetan hal tersebut, kutipan zakat semakin berkurangan manakala pengagihan zakat pula semakin meningkat. Metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian analisis kandungan, data-data yang dikumpulkan dan analisis melalui pendekatan deskriptif, termasuklah menganalisis dokumen seperti laporan rasmi, laporan tahunan, laporan jabatan dan laporan agensi. Hasil kajian mendapati bahawa institusi zakat di Malaysia telah melaksanakan agihan zakat bersesuaian dengan matlamat zakat bagi memenuhi keperluan kehidupan asnaf fakir miskin seperti petani dan nelayan, terutamanya setelah era pasca COVID-19. Seterusnya, saya akan sambung pengenalan zakat pertanian. Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia. Secara umumnya, zakat pertanian adalah hak yang wajib ditunaikan sebanyak 10% ataupun 5% daripada hasil pertanian pada waktu hasil tersebut dituai yang mencukupi atau melebihi 5 unsur. Pengertian zakat secara umum iaitu hak yang wajib ditunaikan dengan kadar tertentu untuk golongan tertentu pada waktu yang tertentu. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan di Malaysia adalah hasil pertanian yang berbentuk makanan mengenyangkan bagi sesebuah negeri. Dalam konteks Malaysia, dimaklumi bahawa makanan asasi masyarakatnya adalah beras ataupun padi. Manakala pengiraan zakat pertanian adalah tertakluk kepada harga jualan padi. Setelah ditolak kos yang dibenarkan, kadar zakat 10% ke atas nilai bersih selepas ditolak kos yang dibenarkan seperti kos baja, racun, sewa, upah kerja dan pengangkutan. Justru nisab zakat pertanian ialah 5 unsur bersamaan dengan 363 kantong Malaysia, 1,200 kg, 1.2 tan bersamaan dengan nilai RM1,200 Malaysia dan kewajipannya tanpa perlu menunggu setahun. Okey, seterusnya isu-isu fix semasa zakat pertanian, di mana syarat-syarat kewajipan zakat pertanian ialah seorang yang cukup nisab, melebihi keperluan asas dan bebas daripada hutang. Di mana cukup nisab merupakan penilaian kadar nisab mengikut harga semasa perlu kerana nisab zakat boleh disamakan dengan garis kemiskinan dari sudut terminologi ekonomi semasa. Yang kedua iaitu definisi keperluan asas merupakan sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup seperti belanja harian, rumah kediaman, senjata atau pakaian. Yang ketiga itu bebas hutang, di mana mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan zakat hasil pertanian bebas dari hutang. Okey, selain itu kadar zakat pertanian di mana sekiranya tanaman berkenaan diairi dengan menggunakan sumber alam seperti sungai, parit dan sebagainya, maka kadar zakatnya ialah 10%. Manakala sekiranya tanaman tersebut diairi dengan menggunakan tenaga manusia, binatang ataupun alat, maka zakat yang dipungut ialah 5%. Okey, di samping itu fatwa zakat pertanian di mana hanya negeri Selangor, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu sahaja yang mempunyai fatwa berkenaan zakat pertanian. Fatwa ini dia terbahagi pada dua iaitu fatwa yang diwartakan dan fatwa yang tidak diwartakan. Jadi hanya negeri Selangor sahaja yang mewartakan fatwa mengenai zakat padi pada tahun 2001. Jadi manakala negeri-negeri lain tidak mewartakan fatwa zakat padi. Fatwa yang ada di negeri-negeri tersebut hanya sebagai rujukan sahaja. COVID-19 telah menyebabkan ramai yang terjejas, termasuklah petani dan nelayan. Hasil pertanian mereka tidak dapat dihantar ke luar negeri disebabkan oleh sekatan jalan raya. Mereka juga pernah mengalami kerugian di mana pada awal-awal penularan COVID-19 telah berlaku lambakan hasil seperti sayur-sayuran yang terpaksa dibuang disebabkan tiada pembeli. Terdapat juga salah faham di antara pembekal dan pengedar di mana semua aktiviti pengangkutan untuk menghantar hasil pertanian telah terhenti. Mereka juga lebih mudah berhadapan dengan risiko dibuang kerja, diminta untuk mengambil cuti tidak berbayar dan menyebabkan terputusnya pendapatan. Sektor pertanian mestilah diberikan perhatian penuh sepanjang krisis COVID-19 ini bagi memastikan kelangsungan jaminan bekalan makanan. Kerajaan telah memberi pelbagai jenis bantuan kepada petani dan nelayan. Antara bantuan yang diterima adalah Bantuan Prihatin Nasional iaitu BPN, peruntukan sebanyak 1.4 juta kepada petani nelayan serta banyak lagi. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan seterusnya yang bertajuk Analisis Agihan Zakat terhadap golongan asnaf petani dan nelayan iaitu fakir miskin.
Pada zaman pandemik COVID-19, petani dan nelayan juga mengalami kerugian yang menyebabkan sumber pendapatan mereka terjejas. Agihan zakat terhadap golongan asnaf seperti petani dan nelayan ini telah meningkat bermula pada hujung tahun akhir 2019 kerana ekonomi menurun dan mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2019, di Selangor, golongan penerima zakat ialah seramai 61,767 orang dan meningkat kepada 64,616 orang pada tahun 2020. Oleh hal yang demikian, negeri Selangor berjaya membuat kutipan zakat sebanyak 88263,524 juta pada tahun 2019 dan bertambah kepada 867,227,310 juta pada tahun 2020. Selain itu, Kedah telah menerima kutipan zakat pertanian pada tahun 2019 sebanyak 4442,086.77 juta dan menghasilkan peningkatan sebanyak 5173,191.83 juta pada tahun 2020. Oleh yang demikian, hasil kutipan zakat ini dapat diagihkan kepada golongan asnaf seperti petani dan nelayan sebanyak 192,622,521.12 juta dan bertambah pada tahun 2020 iaitu 195,698,217.47 juta. Seterusnya, jumlah agihan zakat bagi negeri Kelantan pada tahun 2019 ialah 189,017,291 juta dan berkurang kepada 185,584,047.39 juta. Hal ini berlaku kerana pengurangan pelajar untuk memohon tajaan pengajian ke luar negara yang disebabkan oleh COVID-19 dan pelbagai semangat serta program tidak dapat dilakukan kerana Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Baiklah, berikut merupakan jadual 1 iaitu statistik agihan zakat mengikut negeri bermula tahun 2018 hingga tahun 2020. Sumber Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sahabat saya akan menyambung pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada setiap tahun iaitu daripada tahun 2018 sehingga tahun 2020, negeri Selangor mencatatkan negeri yang paling tinggi dalam mengagihkan zakat, manakala negeri yang paling rendah pada tahun 2018 ialah negeri Sabah dan pada tahun 2019 dan 2020 pula ialah negeri Sarawak. Pada tahun 2020, negeri Selangor mencatatkan agihan yang paling tinggi iaitu sebanyak 867.2 juta ringgit, manakala yang paling rendah adalah negeri Sarawak iaitu 71.5 juta ringgit. Negeri yang mencatat 8 angka hanya 3 negeri iaitu negeri Melaka, Sabah dan Sarawak. Dan selebihnya mencatatkan 9 angka. Data ini diperoleh daripada Portal Pengurusan Maklumat Zakat dan Baitulmal Malaysia. Baiklah, kita masuk kepada pembentangan yang seterusnya iaitu kadar nisab zakat pertanian mengikut negeri. Kadar nisab zakat pertanian bagi setiap negeri di Malaysia adalah berbeza seperti mana yang dapat dilihat dalam jadual berikut. Kita ambil contoh negeri Kelantan. Kadar nisab zakat pertanian bagi negeri Kelantan adalah 875 kg. Sebenarnya bukan kadar nisab zakat sahaja yang berbeza, tetapi kadar zakat pertanian juga berbeza mengikut kaedah pengairan ke atas suatu hasil pertanian. Contohnya, hasil pertanian yang diairi secara alami seperti air hujan, maka kadar zakatnya adalah sebanyak 10%. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hasil zakat pertanian negeri terpilih. Jadual berikut menunjukkan hasil zakat pertanian bagi negeri-negeri terpilih iaitu Kelantan, Kedah, Wilayah Persekutuan, Selangor dan Terengganu. Hasil zakat pertanian Kelantan pada tahun 2020 mencatat sebanyak RM4,925, manakala pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan kepada RM7,661. Seterusnya, Kedah menunjukkan hasil zakat pertanian pada tahun 2019 sebanyak RM4,442,086,77, manakala pada tahun 2020 pula meningkat kepada RM5,173,191,83 dan telah menurun kepada RM2,413,608,62 pada tahun 2021. Bagi wilayah persekutuan pada tahun 2019 mencatat sebanyak RM5,796. Di samping itu, Selangor mencatatkan sebanyak RM979,970 pada tahun 2020. Akhir sekali, pada tahun 2020, Terengganu berjaya mengumpul hasil zakat pertanian sebanyak RM14,235,40. Zakat pertanian mengikut perspektif Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. As-Sunnah pula, Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pada apa-apa yang disirami dengan air hujan, mata air atau air tanah dikenakan zakat sebanyak 10%, sedangkan pada apa-apa yang diairi dengan tenaga dikenakan zakat sebanyak 5%. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama juga telah bersepakat dalam mewajibkan zakat dari hasil yang dikeluarkan dari bumi, tetapi mereka berbeza pendapat dari sudut perinciannya sahaja. Antara syarat wajib zakat pertanian yang dikenakan adalah Islam, sempurna milik merdeka, cukup nisab, tanaman yang ditanam oleh manusia dan tanaman tersebut merupakan makanan asasi yang mengenyangkan. Para fuqaha juga telah mengklasifikasikan penentuan kadar zakat tanaman kepada dua kategori berasaskan metod pengairan dan tenaga yang digunakan. Kesan daripada metod ini, maka terbitlah kadar zakat pertanian yang diwajibkan ke atas hasil tanaman setelah mencapai nisabnya, iaitu sama ada 10%, 7.5% atau 5%.
Kesimpulan, institusi zakat di Malaysia telah melaksanakan agihan zakat bersesuaian dengan matlamat zakat bagi memenuhi keperluan kehidupan asnaf dan membantu meringankan beban golongan petani dan nelayan yang terjejas susulan PKP akibat COVID-19. Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu dan menyediakan keperluan asas tersebut bagi golongan yang tidak berkemampuan. Pemerkasaan zakat dapat memberikan beberapa faedah, antaranya mempertingkatkan taraf sosio-ekonomi umat Islam, menjamin pusingan kekayaan di kalangan masyarakat dan dapat membantu golongan yang memerlukan, terutamanya golongan asnaf petani dan nelayan. Kesimpulan mengikut kaedah Qawaid. Kutipan dan agihan zakat merupakan suatu inisiatif untuk menghilangkan kemudaratan. Oleh itu, institusi zakat wajib untuk menyegerakan agihan zakat kepada golongan asnaf seperti para petani dan nelayan yang ditimpa musibah ataupun darurat era pasca pandemik COVID-19. Perkara ini amat bertepatan dengan kaedah fiqhiyah iaitu ad-dararu yuzal yang bermaksud kemudaratan dihilangkan. Berdasarkan kaedah ini, kemaslahatan para asnaf akan lebih terjaga dan terjamin. Melalui kaedah ini, urusan kutipan dan agihan zakat dapat dilakukan dengan memilih pandangan ulama yang membolehkan pembayaran zakat dilaksanakan selepas cukup nisab walaupun belum sampai haul setahun komariah. Institusi zakat bertanggungjawab untuk menyeru golongan kaya raya dan yang berkemampuan membayar zakat dengan kadar yang segera. Ini bagi menambahkan jumlah kutipan zakat dalam keadaan yang terdesak dan situasi darurat seperti apa yang dialami oleh dunia sekarang apabila penularan COVID-19 melanda dan menyebabkan para petani dan nelayan khususnya kehilangan pekerjaan dan mata pencarian mereka. Kaedah kedua yang boleh digunakan ialah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang bermaksud keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaedah ini menunjukkan apabila sesuatu perkara itu telah diyakini sewajarnya, ia tidak dapat disangkal lagi tentangnya, melainkan wujud hujah dalil yang kuat serta ia tidak memadai jika timbul keraguan tanpa asas. Oleh itu, pihak institusi zakat perlu lebih giat dalam meyakinkan masyarakat bahawa proses kutipan dan agihan zakat dilaksanakan dengan telus. Jumlah pemerolehan kutipan zakat dan agihannya juga perlu dihebahkan secara meluas pada setiap tahun sama ada di laman web rasmi atau laporan tahunan institusi zakat tersebut. Hal ini kerana jika perkara ini dibuktikan dengan jelas, maka tidak akan timbul keraguan lagi padanya dan sekaligus meyakinkan masyarakat sekeliling. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.